Rusia merupakan sebuah negara yang terbentang luas, bermula dari selatan Lautan Arktik hingga ke Laut Hitam dan dari timur Laut Baltik hingga ke Lautan Pasifik. Kawasannya meliputi sebahagian besar benua Eropah dan Asia. Dengan berkeluasan 17 juta kilometer persegi, Rusia menjadi negara terbesar di dunia iaitu 2 kali ganda daripada negara Kanada dan Amerika Syarikat, manakala penduduk Rusia menempati peringkat ke-7 terbanyak di dunia. Statistik pada tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Rusia mencecah hampir 143 juta, di mana Kristian aliran Ortodoks Rusia menjadi agama terbesar di Rusia, diikuti Islam sebagai agama terbesar kedua di Rusia. Kebanyakan penduduk Rusia adalah daripada etnik Rusia, iaitu daripada orang awal Slavik yang dikenali sebagai orang Rusia, di mana mereka telah mendiami di bahagian timur Eropah sejak beberapa ribu tahun dahulu. Di samping itu, terdapat sekitar 100 lagi puak minoriti yang tinggal dan menjadi warga negara Rusia. Rusia pernah berada di bawah pemerintahan Tsar yang diperintah oleh Maharaja dan Maharani selama ratusan tahun. Maharaja boleh dikatakan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap segala aspek dalam kehidupan rakyat Rusia. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masihi, kekuasaan mutlak Tsar Rusia mula mendapat penentangan hebat daripada rakyat Rusia. Akhirnya kerajaan Tsar Rusia berjaya digulingkan oleh gerakan revolusi pada tahun 1917. Dengan penggulingan Tsar Nicholas II dalam revolusi Bolshevik yang terjadi pada tahun 1917 itu mengakhiri pemerintahan dinasti Romanov di Rusia buat selama-lamanya. Pada tahun berikutnya, Rusia serta beberapa buah lagi negara lain telah bergabung dan menubuhkan kesatuan yang dikenali sebagai Kesatuan Republik Sosialis Soviet. Pada tahun 1956, negara-negara anggota dalam Kesatuan Soviet berkembang menjadi 15 buah negara, manakala Rusia menjadi negara yang terkuat dan paling dominan dalam Kesatuan Soviet. Kesatuan Soviet kemudiannya muncul sebagai negara komunis yang terbesar dan terkuat di dunia. Walau bagaimanapun, Kesatuan Soviet yang diperintah oleh pihak komunis itu akhirnya runtuh dan berpecah pada tahun 1991. Negara bekas jajahan Kesatuan Soviet terdiri daripada negara-negara Islam seperti Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Kemasukan Islam ke Rusia boleh dianggarkan bermula sejak zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, di mana dikatakan Khalifah Muqtadir Billah telah menghantar satu rombongan yang terdiri daripada 60 orang ahli arkeologi ke Armenia dan Laut Kaspia bagi tujuan mencari lokasi sebenar tembok Zulkarnain seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Penyelidikan tersebut memakan masa sekitar 2 tahun. Ekspedisi tersebut juga berperanan dalam penyebaran agama Islam, di mana dikatakan beberapa kaum di sana telah memeluk agama Islam, termasuk penduduk Derbent dan pergunungan pedalaman Rusia. Khalifah Muqtadir Billah juga mengutus rombongan yang disertai oleh Ahmad Ibn Fadlan ke negara Baltik dan Rusia. Rombongan tersebut turut diutus ke Volga, Bulgaria, Khazar dan sekitarnya. Akhirnya, Raja Volga Bulgaria ketika itu kemudiannya memeluk agama Islam dan menjadikan Islam sebagai agama rasmi bagi kerajaannya pada tahun 922 Masihi. Justru tarikh ini dijadikan sebagai tarikh rasmi kemasukan Islam dan pertapakannya, serta tarikh berdirinya kerajaan Islam yang pertama di Rusia. Para sejarawan menganggap peristiwa ini merupakan gambaran Islamisasi secara sukarela, bukan secara paksaan atau melalui peperangan. Raja Volga Bulgaria turut memohon kepada Khalifah Abbasiyah agar menghantar para ulama ke sana untuk mengajar rakyatnya tentang syariah serta memohon bantuan daripada Khalifah untuk pembinaan masjid. Raja tersebut kemudiannya telah mengutus pula beberapa orang ulama menemui Raja Rusia, iaitu Raja Vladimir, bagi menerangkan berkenaan agama Islam dan mempengaruhinya supaya memeluk Islam. Dalam tahun 1236 Masihi, kerajaan Islam Volga Bulgaria akhirnya diserang dan ditawan oleh tentera Mongol. Pada tahun 1237 Masihi, cucu kepada Genghis Khan yang bernama Batu telah memimpin antara 150,000 hingga 200,000 orang tentera Mongol menuju ke Rusia. Tentera Mongol kemudiannya telah membinasakan sebuah demi sebuah bandar-bandar yang terdapat di Rusia. Akhirnya pada tahun 1240 Masihi, Rusia telah menjadi sebahagian daripada Empayar Mongol. Beberapa dekad setelah itu, Empayar Mongol berubah menjadi sebuah empayar Islam apabila cucu kepada Raja Batu memeluk agama Islam dan mempengaruhi orang Tatar supaya memeluk Islam. Pada abad ke-18 Masihi, pentadbiran Islam di zaman pemerintahan Catherine the Great dilakukan melalui Dewan Islam yang disebut sebagai Muhammadan Spiritual Assembly. Dewan ini mula ditubuhkan buat pertama kali pada tahun 1788 Masihi di Orenburg. Fungsi utama Dewan Islam ini adalah untuk memberi panduan tentang amalan Islam, memberi fatwa berkenaan hukum hakam Islam, mentafsir undang-undang Islam dan melatih serta melahirkan para ulama Islam.
Selain kegiatan dakwah dan pendidikan, orang Islam ketika itu turut dibenarkan untuk mencetak buku-buku Islam. Pada tahun 1806 Masihi sahaja, sebanyak 26,000 buku-buku Islam telah diterbitkan, termasuk 1,500 naskah Al-Quran. Bilangan buku-buku yang diterbitkan meningkat dengan begitu pesat pada pertengahan abad ke-19 Masihi. Kerajaan juga membenarkan pemeliharaan dan pembinaan bangunan-bangunan agama. Justru pada permulaan abad ke-20 Masihi, di Rusia terdapat sekitar 26,000 masjid dan 24,000 buah madrasah. Sewaktu penguasaan pihak komunis di Rusia, kedudukan Islam serta keadaan penganutnya di sana tidak diketahui oleh dunia luar. Ini kerana dasar kerajaan komunis yang menutup segala maklumat dari diketahui oleh dunia luar. Adapun maklumat-maklumat yang dikeluarkan hanyalah berbentuk propaganda dan bukannya kenyataan yang sebenar. Justru, maklumat mengenai Islam yang dikeluarkan secara rasmi oleh pihak kerajaan sukar dipercayai. Hal inilah yang menyukarkan bagi para sarjana untuk membuat konklusi yang meyakinkan mengenai Islam dan keadaan umat Islam di Rusia. Pada zaman pemerintahan rejim Soviet, pihak kerajaan telah mengadakan peraturan-peraturan ketat terhadap penduduk di wilayah-wilayah Islam. Operasi anti-agama berjalan dengan hebat dalam tahun 1928 hingga 1933 Masihi. Sebanyak 7,000 buah masjid telah diperintahkan tutup di wilayah Tatar dan Republik Bashkir, serta 500 buah masjid di wilayah Kaukasus Utara. Walau bagaimanapun, usaha gerakan anti-agama yang dilancarkan dengan begitu hebat itu tidak mencapai kejayaan seperti yang diharapkan. Di wilayah Chechen sahaja, terdapat sekitar 2,675 buah masjid, 150 orang ulama dan 250 badan agama yang masih bergiat aktif menjalankan kegiatan-kegiatan dakwah di sana. Kini, kira-kira 20% atau 25 juta daripada keseluruhan 150 juta penduduk Rusia adalah terdiri daripada kalangan penganut Islam. Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Persekutuan Rusia, Rushan Abyasov, menyatakan bahawa Islam mewakili sebahagian besar geografi di negara Rusia, di mana masyarakatnya tersebar bermula dari Kaliningrad di bahagian barat sehingga ke Nakhodka di sebelah timur. Kajian pernah menunjukkan bahawa anggaran penganut Islam di Rusia pernah mencecah sehingga 45 juta orang. Ingatlah kita pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. La yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ. Maksudnya, sesungguhnya agama Islam ini akan sampai ke semua tempat yang sampai padanya siang dan malam. Allah tidak akan melewatkan satu rumah pun baik di kota ataupun perkampungan, kecuali Allah akan memasukkan agama ini ke dalamnya. Dengan kemuliaan orang yang mulia atau dengan kehinaan orang yang hina. Mulia kerana Allah memuliakannya dengan Islam dan hina kerana Allah menghinakannya dengan kekafiran. Hadis riwayat Imam Ahmad.